Bab tabassumi wad-dhahik. Wa qalat Fatimah radhiyallahu anha asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhahiktu. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna Allah huwa adhaka wa abka. Bab kita senyum dan juga ketawa. Dua-dua boleh. Cuma kebanyakan hidup Nabi SAW ialah ketawa. Nampak tak? Ketawa. Kebanyakan ketawa. Ada kes ketika yang mana sampai nampak gusi Nabi SAW tetapi suara ketawa berdekah-dekah tu tak ada lah tuan-tuan. Kebanyakan ialah ketawa ke senyum saya kata tadi. Kebanyakan Nabi SAW ialah senyum. Ada mungkin Nabi ketawa, ada dalam riwayat ketawa tetapi sampai nampak gusi Nabi SAW yang mulia, gigi Nabi SAW yang mulia tetapi tidaklah ketawa berdekah-dekah. Dan Imam Bukhari rahmatullahi alaih dibawa riwayat secara muallaq, Fatimah radhiyallahu anha juga ketawa. Ketika mana Nabi SAW sakit, Nabi SAW telah berbisik sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha dan Fatimah sedih lah. Ayah dia sakit nak meninggal kan. Kemudian bila diberitahu Fatimah, bila diberitahu satu perkara, Fatimah radhiyallahu anha ketawa. Jadi yang menyebabkan Fatimah radhiyallahu anha ketawa ialah Nabi SAW beritahu Fatimah radhiyallahu anha adalah ahli keluarga Nabi yang pertama yang akan meninggal selepas Nabi SAW. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, innallaha huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mana membuatkan seseorang itu ketawa ataupun membuatkan seseorang itu menangis. Sebab apa yang berlaku dalam dunia ni tuan-tuan adalah di bawah kekuasaan pentadbiran qadar Allah SWT. Ada qadar yang mana mengembirakan orang, menyebabkan orang senyum, orang ketawa. Dan ada qadar yang menyebabkan seseorang itu sedih, menangis. Ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsana Hibban ibn Musa qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar. Abdullah di sini Abdullah bin Mubarak tuan-tuan. Qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'at al-Quradhi radhiyallahu anhu talaqa imra'atahu fabatta talaqaha. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. قالت لهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد رضي الله عنه ينادي أبا بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. Salah satu cerita berkaitan dengan apa yang berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun mereka ialah kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka juga adalah manusia, ada perasaan dan seumpamanya. Cuma Allah pilih mereka yang paling baik dan Allah gunakan mereka untuk terangkan hukum hakam syarak kepada manusia yang akan datang selepas tu. So apa berlaku? Rifa'ah al-Quradhi, dia ada satu orang isteri, kemudian tak tahu apa berlaku, dia telah menceraikan isteri dia. Fabatta talaqaha. Fabatta talaqaha maksudnya dia telah talak jadi talak bain kubra. Maksudnya 3 lah senang cerita. Jadi bila dah talak 3, tak boleh nak kahwin dah tuan-tuan. Secara manual macam biasa kan. Lepas talak 1 boleh kahwin lagi dengan akad yang baru dan seumpamanya. Lepas talak 2 pun boleh lagi. Tapi apabila telah talak 3, tak boleh lah. Nampak tak? Batta talaqaha maksudnya habis dah. Orang kata kuota talak yang diberikan oleh syariat. Kemudian ini pun satu benda yang baru. Walaupun lepas kena cerai talak 3 tuan-tuan, kahwin dengan orang lain. Nampak tak? Berkahwin dengan Abdul Rahman ibn Zubair. Jadi benda ni dalam masyarakat satu benda yang mudah. Bukan macam hari ni tuan-tuan. Asalnya okey bertahun-tahun, kemudian bila bercerai jadi isu dalam media sosial dan seumpamanya, saling londeh-melondeh dan seumpamanya. Tidak. Kalau kita, orang bercerai 3 kali ni tuan-tuan, mungkin dalam masyarakat kita kata sama ada lelaki tu jahat ataupun perempuan tu jahat. Jadi, bila nak berkahwin dengan pasangan yang baru, mesti akan ada tentangan daripada siapa? Daripada pihak ibu ayah, sama ada pasangan baru ataupun
sama ada belah lelaki ataupun belah perempuan. Benda yang sama berlaku kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Apabila beliau diceraikan oleh suami beliau, dan ada orang kata sebab beliau ni mulut dengan keluarga mertua ada masalah sikit lah. So tak kisah. Nabi SAW suruh beliau bereddah di satu tempat. Tak silap saya dia rumah Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi lepas habis iddah, dah ada deretan manusia yang mana menunggu untuk berkahwin dengan dia. Walaupun orang cakap beliau ni Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha ni sekian. Jadi pada waktu tersebut datang pinangan daripada Muawiyah ataupun Abu Sufyan, saya lupa. Saya tak silap saya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW kata tak payahlah kahwin dengan Muawiyah. Nabi kata Muawiyah ni su'luk ataupun mungkin kedekut sikit ke apa semua. Tahu tak Nabi suruh kahwin dengan siapa? Nabi suruh kahwin dengan Usamah, cucu angkat Nabi SAW yang Nabi sayang. Jadi benda-benda ni kadang-kadang pada kita macam doesn't make sense, betul tak? Orang kata satu wanita telah diceraikan 3 talak oleh suami dia, dan orang kata wanita ni mulut dia sekian, tapi still kehidupan diteruskan selepas tu. Wallahu alam bissawab. So apa yang berlaku? Wanita ni tuan-tuan, lepas dia berkahwin dengan Abdul Rahman ibn Zubair, kehidupan tidak bahagia. Wanita ni sendiri datang jumpa Nabi. Dalam riwayat-riwayat yang lain, wanita tersebut kata, tak silap saya, ya Rasulullah, suami aku ni baik, sangat baik, tak ada benda yang aku nak kritik berkaitan dengan suami aku. Tetapi walakin akrahul kufra ba'dal iman, aku benci untuk terjerumus ke dalam kekufuran selepas aku dapat iman. Kenapa? Masalah suami dia tidak dapat memuaskan nafsu dia sebagai satu orang wanita. Dia kata apa? Wa innahu wallah ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhihi al-hudbah. Dia ni, suami aku yang baru ni ya Rasulullah, kan benda ni benda yang orang tak suka. Dalam bab ghibah, kalau kita tengok, kalau suami dia dengar, suami dia nak marah lah. Patutnya Nabi tak tahu, tapi dia pergi bagi tahu kepada Nabi. Ini dibenarkan oleh para ulama, ataupun ulama kata ini dibenarkan oleh Islam. Sebab apa? Wanita ni datang untuk minta fatwa, urusan qada, fatwa, nasihat dan seumpamanya. Jadi dia kata, demi Allah, sesungguhnya dia tidak ada alat kelamin kecuali seperti hujung telekung aku ni, maksudnya lembek. Nampak tak? Kemudian Abu Bakar pada waktu tersebut ada dalam majlis Nabi. Ibnu Sa'id Ibn Al-As ada dalam majlis Nabi. Jadi senang cerita, kau pergi stop perempuan tu apa cakap depan Nabi macam tu. Pada waktu tersebut Nabi senyap je. Wa ma yazidu Rasulullah SAW ala tabassum. Nabi tak bereaksi lebih daripada sekadar senyum. Sebab Nabi faham dah perempuan ni nak apa. Perempuan ni sebenarnya dia nak balik kepada suami dia yang lama. Apa yang perempuan tu cakap betul ke tak betul pasal kemaluan suami baru dia tu, wallahu alam lah. Dia menipu ke tak menipu tu kita tak tahu. So Nabi SAW senyum je. Mungkin Nabi SAW faham. Nabi kata, la'allaki turidin an tarji'i ila Rifa'ah. Sebenarnya kau datang ni sebab kau nak balik dengan Rifa'ah kan? La. Boleh kau nak balik ke Rifa'ah, tetapi sekarang tak boleh. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Saya teringat tuan-tuan, ada riwayat yang berkaitan dengan Nabi SAW kata, hendakkah kamu pulangkan kebun yang mana telah diberikan kepada kamu sebagai mahar? Adakah kisah yang sama ataupun tidak? Dan perempuan tu dia kata nak. Itu masalah khulu'. Yang ni mungkin masalah khulu' juga. Mungkin cerita yang sama, saya tak ingatlah benda ni cerita banyak kan tuan-tuan, berlaku kes sahabat-sahabiah bercerai ni. Jadi Nabi kata kalau kau nak pulangkan balik kebun yang mana telah diberikan sebagai mahar, okey, tak ada masalah, berlaku khulu'. Cumanya tuan-tuan, dalam kes ni Nabi SAW kata sebab kamu pernah diceraikan talak 3, jadi untuk kamu boleh kembali kepada suami kamu yang sebelum ini, ialah yang pertama, kamu dicerai oleh suami kamu, kamu kena bereddah. Habis iddah kamu kena kahwin baru dengan akad baru, dengan mahar baru. Kemudian kamu mesti bersetubuh dengan suami baru kamu.
hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Senang cerita, ini ialah expression untuk bagi tahu dia kena bersetubuh betul-betul sebagai suami isteri. Kemudian kalaulah suami itu ceraikan kamu, kamu kena beredah sekali lagi. Kemudian barulah kamu boleh kembali berkahwin dengan suami kamu yang dahulu. Dan bila berkahwin dengan akad baru, mahar baru, dapatlah 3 kali kuota talak sekali lagi. Nampak tak tuan-tuan? Cumanya kalau dalam kitab-kitab nikah, dia akan bahaskan benda ni. Dia akan bahaskan juga berkaitan dengan, dia panggil muhallil. Orang kata Cina buta. Benda tu bahas panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh, tuan-tuan boleh tengok. So dalam cerita ni, Imam Bukhari bawa cerita panjang-panjang ni sebab nak bagi tahu Nabi senyum tu je. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Ismail qala hadatsana Ibrahim an Salih ibn Kaisan an ibn Shihab an Abdul Hamid ibn Abdul Rahman ibn Zaid ibn al-Khattab an Muhammad ibn Sa'ad an abihi radhiyallahu ta'ala anhu atau an abihi annahu qala ista'dhana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu niswatun min Quraisy yas'alnahu wa yastakthirnahu. Dalam kes ni tuan-tuan, satu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Nabi ada sekumpulan wanita daripada golongan Quraisy. Mereka datang untuk tanya Nabi soalan. Dan bukan setakat tanya, mereka tanya banyak pula soalan. Aliyatan aswatuhunna ala sautih. Tapi tanya, tak kira Nabi tak Nabi, suara mereka tinggi pada suara Nabi lagi. Aliyatan aswatuhunna ala sautih. Benda ni bahaya tuan-tuan, bukan benda kecil. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Betul tak? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu angkat suara kamu lebih tinggi berbanding dengan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu memanggil sebahagian yang lain ataupun menjerit antara satu sama lain, takut-takut amalan kamu ataupun kerana amalan kamu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu tidak sedar. Kemudian ada satu orang sahabat, nama dia tak silap saya Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni memang satu orang yang bersuara garau ataupun lantang. Jadi beberapa hari Nabi SAW tak nampak muka beliau di masjid. So Nabi tanya, apa kes dia ni tak nampak masjid, sihat ke, demam ke, apa ke? Jadi sebahagian sahabat pergi tanya Nabi, pergi jumpa dia, dia kata sebab ayat tu turun. Jadi dia takut kalau dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara beliau yang lantang garau tu, dia termasuk di dalam ayat ini. Sampai keadaan macam tu. So dalam kes ini mungkin ayat Quran tu belum turun lagi. Hatta kalau belum turun lagi pun benda itu tidak sepatutnya lah berlaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'dhana Umar radhiyallahu anhu tabadarna al-hijab. Bila Umar bagi salam, minta izin nak masuk mereka lagi. Mereka lagi duduk di belakang tabir. Fa adzina lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Nabi ketawa. Bukan senyum, dia ketawa. Faqal adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Maksud adhakallahu sinnak ini biasa standard expression orang Arab bila dia tengok satu benda yang kelakar ataupun orang tu cakap benda yang kelakar dan seumpamanya, dia akan kata adhakallahu sinnak. Ini ialah satu expression yang menunjukkan kepada semoga Allah sentiasa gembirakan tuan. Nampak tak? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa gembirakan tuan. Bi abi anta wa ummi, aku jadikan ayahku dan ibuku sebagai galang ganti bagi engkau ya Rasulullah. Faqal ajibtu min haula. Nabi SAW kata, ajibtu min haula illati kunna indi lamma sami'na sawtaka tabadarna al-hijab. Aku rasa pelik, aku gelak ni sebab aku rasa pelik ataupun aku rasa macam teruja dengan apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita ini. Mereka ada dengan aku sembang, tanya soalan, suara pumpang-pumpang tinggi. Tak ada masalah apa. Apabila dengar suara engkau, mereka lagi. Nampak tak? Faqal anta haqqu an yahabna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa macam ni? Sepatutnya tuan lebih dihormati, lebih ditakuti berbanding dengan aku.
ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبنا رسول الله SAW. Umar pun bagi ceramah lah. Wahai musuh kepada diri sendiri, kau takut ke aku? Kau tak takut kepada Nabi SAW, ataupun kau tak hormat kepada Nabi SAW dan kau hormat pada aku? Faqulna, mereka kata, innaka afadhu wa aghladu min Rasulillah SAW. Engkau ni satu orang yang sangat teruk lah senang cerita, pemarah ataupun nampak kasar, bengis. Nabi tak macam tu. Nampak tak? Qala Rasulullah SAW, ihan ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqiya kasyaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Nampak tak? Nabi SAW kata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku berada di tangannya. Syaitan kalau jumpa engkau melalui satu jalan, nescaya syaitan akan memilih jalan yang lain. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Amr an Abil Abbas an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu qala lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-Taif qala inna qafiluna gadan insyaallah. Ini tuan-tuan satu peristiwa berlaku, Nabi SAW pergi ke Taif untuk perang dengan ahli Taif. Saya tak ingatlah peristiwa ni berlaku. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sejarah, perang dengan ahli Taif. Cuma Taif ni dia ada kota dia, tuan-tuan. So Nabi SAW tidak boleh masuk dalam kota tersebut. So lepas kepung untuk satu ketika, Nabi kata inna qafiluna gadan, esok kita nak balik insya-Allah. Faqala nasu min ashabi Rasulullah SAW la nabrah au naftahaha. Sebahagian sahabat, ada orang semangat-semangat ni, kadang-kadang semangat mereka menyebabkan mereka tak faham apa yang Nabi nak. Sama juga dalam peperangan Uhud. Nabi SAW kalau boleh tak nak keluar ke Uhud, nak duduk dalam Madinah je. Tetapi ada sebahagian sahabat yang mana tak diberi ataupun tidak terlibat dengan peperangan Badar. Bila mereka tengok apa yang berlaku dalam peperangan Badar, jadi semangat. Jadi bila mesyuarat macam tekan pendapat, so Nabi kata okey, tak ada masalah. Jadi bila keluar daripada majlis Nabi, sebahagian sahabat lain kata, kau tak tahu ke Nabi SAW ni sebenarnya tak nak keluar pun pergi ke Uhud, dan Nabi SAW telah pakai pakaian perang dia. Kemudian sahabat yang macam tekan sikit pendapat mereka tu datang jumpa Nabi. Nabi SAW kata satu orang Nabi apabila dia pakai pakaian perang dia tidak akan tanggalkan sehingga dia pergi ke medan perang. So ada sebahagian sahabat, wallahu alam, mungkin sahabat muda dan seumpamanya, mereka tak berapa faham kehendak Nabi. So faqala nasu min ashabi Rasulillah SAW la nabrahu aw naftahaha, kami akan kekal di sini ataupun kami buka kota Taif. Faqala Nabi SAW faqdu 'ala al-qital, maka teruskanlah dengan perang, tak ada masalah. Qala faqadau faqataluhum qitalan shadidan wa kathura fihimul jirahat. Berlaku peperangan, tak tahulah peperangan tu tuan-tuan kena tengok kitab sejarah lah bagaimana, sebab di Taif ni dia ada dia punya fortress dia ada dia punya tembok dia kan. Jadi sahabat tidak dapat orang kata berperang, orang kata bersemuka, seorang lawan seorang, ataupun memang tidak dapat. Jadi mereka banyak ditombak ataupun dilembing ataupun dipanah daripada satu kawasan yang mana tidak boleh ditembusi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi banyaklah sahabat yang luka. Kemudian Nabi SAW kata, faqala Rasulullah SAW inna qafiluna gadan insyaallah, esok kita balik insyaallah. Faqal, perawi kata fasakatu, sahabat yang semangat tadi tu senyap. Fadhahika Rasulullah SAW, Nabi SAW ketawa. Qala al-Humaidi haddatsana Sufyan kullahu bil khabar. Al-Humaidi ni ialah Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, guru Bukhari juga, dan dia riwayatkan hadis ini daripada Sufyan. Sufyan ni daripada siapa tuan-tuan? Sufyan ibn Uyainah, daripada Amr bin Dinar ni. Ni sanad Mekah ni. Jadi tuan-tuan, di bawah tu Imam Bukhari dibawa jalur yang lain bagi apa? Bagi hadis yang sama. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana Musa qala hadatsana Ibrahim qala akhbarana Ibn Shihab an Humaid ibn Abd al-Rahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Hadis ni tuan-tuan berkaitan dengan satu orang lelaki yang mana dia telah bersetubuh dengan isteri dia pada siang Ramadan. Jadi di sisi para ulama, lelaki yang buat macam ni dengan syarat-syarat pendetailan dalam kitab-kitab fiqh, dia kena bayar kafarah uzma. Betul tak? Dia kena bayar kafarah lah. Jadi lelaki ni, dia miskin, dia memang miskin, tetapi nafsu dia kuat. Jadi dia tidak ada hamba untuk dibebaskan. Itu kafarah yang pertama.
Yang kedua, kalau tak mampu, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Lelaki tu kata, ya Rasulullah, aku jadi macam ni pun sebab aku tak mampu nak tahan lah. Tiba-tiba kalau aku kena ganti 2 bulan berturut-turut, lagi tak mampulah. So Nabi pun tak tanya banyak, Nabi pun tak tanya panjang. So Nabi kata, kamu bagilah makan kepada 60 fakir miskin. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang yang paling miskin. Dalam baina labbataiha, antara orang yang duduk dalam Madinah ni, aku orang paling miskin. Maka Nabi ketawa. Kemudian adalah orang datang bagi something kepada Nabi SAW. Nabi SAW bagi kepada lelaki tersebut supaya lelaki tersebut bayar kafarah. Lelaki tersebut kata, ya Rasulullah, kami yang paling miskin. So Nabi SAW kata, okeylah, ambil dan bagilah kepada kaum keluarga engkau. Cuma dalam mazhab kita, tuan-tuan, bukan kafarah tu telah terbayar kepada kaum keluarga, tidak. Benda tu kekal sebagai hutang, pada waktu lain bila ada duit bayar. Nampak tak? وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة قال ليس لي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال إبراهيم العرق المكتل, dibawa satu bekas tamar. Faqala aina sa'il, dan tamar itu, tuan-tuan, ada lebih kurang dalam 60 sa' kan? Ke 60 mud, saya pun tak ingatlah. Ini kena tengok 60 sa' kan? Dalam ni dia kata miktal ni, tuan-tuan, di dalamnya ada 15 sa', 15 kali 4, 60 mud, 60 cupak. Lebih kurang gitulah. So, faqala, Nabi SAW tanya, aina sa'il, tasaddaq biha. Qala ala afqara minni, wallahi ma baina labatayha ahlu baitin afqaru minna. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajidhuhu. Qala fa antum idhan. Tuan-tuan, perdebatan berkaitan dengan isu-isu fiqah dalam ni, tuan-tuan kena belajar kitab fiqah lah. Kalau tuan-tuan dapat tekuni fiqh Syafi'i dulu pun, berkaitan dengan hadis ini pun dah okey dah. Masalah fiqh, masalah usul dan seumpamanya banyak daripada hadis ni. Wa bi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Waisi qala hadatsana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyyun ghalidhul hashiyah فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة قال أنس رضي الله عنه فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Hadis senang, tuan-tuan. Dalam ni sebut Nabi SAW ketawa. Ada satu orang Arabi, Arab Badui datang, tarik Nabi SAW di bahagian apa orang panggil, di bahagian leher Nabi sampai berbekas di leher Nabi. Jafak, tuan-tuan, orang tak ada adab, tak ada disiplin, tak ada manners. Mana tak? So, dia nak kata apa? Ya Muhammad, dah lah tak panggil Rasulullah apa. Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Perintahkanlah supaya orang bagi kepada aku harta yang Allah bagi kepada engkau. Nampak tak? Ataupun bagilah kepada aku harta yang Allah bagi kepada engkau. Nabi tengok, oh, orang Arab. Maksudnya orang Arab ni ialah orang Arab Badui. Nabi SAW ketawa, dan Nabi SAW telah memerintahkan para sahabat untuk memberi sesuatu kepada lelaki tersebut. Wa bi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Ibnu Idris an Ismail an Qais an Jarir radhiyallahu anhu. Jarir di sini ialah Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam agak lewat. Mungkin selepas Hajjatul Wada'. Tetapi beliau merasakan satu benda yang mengembirakan beliau daripada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam layan beliau walaupun baru masuk Islam dan seumpamanya, dengan cara yang menyebabkan beliau rasa special. Beliau kata apa? Qal ma hajabanin Nabi SAW mundu aslamtu. Nabi SAW tak pernah halang aku sejak aku masuk Islam. Maksudnya tak pernah halang untuk jumpa dan seumpamanya.
Tak ada pengawal peribadi, maksudnya tak ada protokol. Benda tu mudah. Ma hajabanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Nampak tak? Nabi SAW tak pernah halang aku untuk bertemu dengan Nabi, masuk dalam majlis Nabi, walaupun di situ ada Abu Bakar, ada Umar, kibarus sahabah dan seumpamanya. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidaklah Nabi SAW melihat aku kecuali Nabi SAW akan senyum kepada aku. Dalam Syama'il diberitahu riwayat bahasanya orang yang mana kalau dia tak biasa dengan Nabi SAW, dia akan rasa dia lah manusia yang paling special. Padahal benda tu Nabi SAW buat kepada semua sahabat dah. Dan memang para sahabat tak kira lah rapat ataupun tak berapa rapat, orang dekat ataupun orang jauh, memang merasakan yang Nabi SAW memberi tumpuan kepada dia apabila bercakap, apabila bertemu dan seumpamanya. So, walaqad syakautu ilaihi anni la athbutu 'ala al-khayl, fadaraba bi yadihi fi sadri wa qala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Dan Nabi SAW telah memerintahkan Jarir ibn Abdullah al-Bajali dengan sekumpulan para sahabat untuk pergi ke Yaman untuk meruntuhkan rumah berhala. Dia panggil apa? Dhul Khuwaisirah ke apa? Rumah berhala di Yaman tu. Dan beliau telah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni tak dapat menunggang ataupun tidak dapat duduk di atas kuda dengan baik. Maka Nabi SAW telah tepuk dengan tangan baginda yang mulia ke atas dadaku, dan Nabi SAW telah berdoa, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, tetapkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang mana memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. Tuan-tuan, Ummu Sulaim ialah ibu Anas radhiyallahu anhu. Beliau telah datang bertanya kepada Nabi SAW. Tak silap saya dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha kata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. Tidaklah sifat malu mereka menghalang mereka daripada mempelajari ilmu pengetahuan. Kalau orang perempuan kan dia malu. Jadi terutamanya benda-benda melibatkan hubungan kelamin dan seumpamanya ni akan menambah lagi sifat malu mereka, menyebabkan mereka tak bertanya dan mereka tak tahu hukum hakam. Jadi nanti akan datang bab bahawasanya malu ni tuan-tuan dia ada tempat dia. Benda yang melibatkan ilmu, benda tu tak boleh malu. Sebab tu beliau pun satu orang yang cerdik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, nak mulakan persoalan benda yang mana ada berkaitan dengan lelaki, perempuan dan seumpamanya benda-benda yang sulit ni, beliau mulakan dengan kenyataan innallaha la yastahyi minal haqq. Walaupun dia malu, bukan dia tak malu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Dan Nabi SAW seorang pemalu. Tuan-tuan akan jumpa riwayat Nabi SAW ni lebih malu daripada anak dara di dalam kerudungnya. Asyaddu hayaan minal azra' fi khidriha. Lebih malu daripada satu orang anak dara di dalam kerudungnya. Dan para sahabat kata, boleh nampak Nabi bila malu akan ada kesan. Kan Nabi kan wajah putih kemerahan. Jadi bila rasa malu, dia jadi merah telinga dan seumpamanya. Jadi para sahabat boleh faham benda tu. So, mungkin kita boleh tafsirkan, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah Ta'ala tidak malu pada benda yang mana berkaitan dengan benda yang benar. Jadi aku tak perlu malu, Rasulullah pun jangan malu. Jadi aku nak tanya soalan. Mungkin boleh tafsir macam tu. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Adakah wajib ke atas wanita untuk mandi jika dia bermimpi, iaitu mimpi jima' dan keluar air mani? Nampak tak? Mimpi jima' keluar air mani. Nabi kata ya. Idza ra'atil ma', dengan syarat keluar air mani. Nampak tak? Keluar air mani. Wanita pun keluar air mani sebagaimana lelaki pun keluar air mani. Dia dalam masalah mimpi, innamal ma' minal ma' ialah dalam masalah mimpi. Hadis Ibn Abbas saya, kalau mimpi bersetubuh tak wajib mandi sehinggalah keluar air mani. Adapun dalam perhubungan biasa tidak disyaratkan untuk keluar air mani baru wajib mandi, tidak. Apabila hasyafah, kemaluan, kepala kemaluan lelaki telah tenggelam di dalam
Kemaluan perempuan. Idzal taqa al-khitanan, apabila dua khitan bertemu, wajib al-ghusl. Jadi wajib untuk mandi walaupun tidak keluar air mani. Itu ialah perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama sejak daripada zaman Umar. Zaman Umar tu berlaku khilaf lagi. Kalau berjimak tak keluar air mani, wajib mandi ataupun tak wajib mandi. Ada sebahagian sahabat kata tak wajib mandi. Memang benda tu berlaku pun zaman Nabi. Tetapi selepas itu hukum tersebut telah dimansuhkan. Bila berlaku khilaf, Umar kumpul para sahabat untuk setiap seorang daripada mereka memberi tahu ilmu yang mereka ada daripada Nabi SAW. So sampailah sekali kepada satu kesimpulan, ijma' bahawasanya bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Tetapi kepala hasyafah, kemaluan lelaki telah tenggelam di dalam kemaluan wanita, maka akan mewajibkan mandi. Ijma'an. Setahu saya ijma'. Wallahu a'lam bissawab. So pada waktu tersebut Ummu Salamah radhiyallahu anha gelak. Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, atahtalimul mar'ah, adakah wanita bermimpi? Kenapa beliau tak tahu? Sebab beliau ialah isteri Nabi. Sebab isteri Nabi tak akan bermimpi melakukan persetubuhan di dalam mimpi dengan orang lain. Faqala Nabi SAW, fabima syabahul walad. Kalaulah wanita ni tidak ada air mani, maka bagaimana maksudnya, macam mana nak terjemah fabima syabahul walad ni tuan-tuan? Bagaimana satu orang anak tu dia boleh ada keserupaan dengan ibu dia. Nampak tak? Sebab tuan-tuan pun tahulah benda-benda sains, saya tak nak cakap, nanti nampak sangat bodoh saya. Kan? Suami isteri adalah bahagian suami, adalah bahagian isteri. Jadi apa kromosom tak kromosom XYZ lah nak tahu apa tu saya tak pandai lah nak syarah, saya dah berapa puluh tahun tinggal sekolah. Jadi ada yang mana menyerupai ibu, ada yang mana menyerupai ayah, betul tak? Wa bi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibnu Wahb qala akhbarana Amr anna Aban Nadhr haddathahu an Sulaiman bin Yasar anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara minhu lahawatihi inna ma kana yatabassam. Dalam ni Aisyah radhiyallahu ta'ala kata, aku tak pernah tengok Nabi gelak dalam keadaan mustajmi'an. Apa maksud mustajmi'an? Gelak bersungguh-sungguh. Nampak tak? Aku tak pernah tengok Nabi SAW gelak sungguh-sungguh. Innama kana yatabassam. Sesungguhnya Nabi SAW banyak senyum. Itu Aisyah tak nampak, tetapi adalah riwayat-riwayat macam sebahagian sahabat nampak Nabi SAW gelak sampai nampak orang kata molar teeth ni, gigi geraham ni ada, tetapi itu bukan kebiasaan Nabi SAW. Tuan-tuan, sikit lagi sebelum kita berhenti rehat, satu hadis lagi sebelum kita berhenti rehat. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Mahbub qala hadatsana Abu Awana an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu wa qala li Khalifah hadatsana Yazid. Khalifah ni Ibn Khayyat, antara guru Imam Bukhari juga. وبه قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة. Ini berkaitan dengan satu orang lelaki, dia datang ketika mana Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat mengadu kemarau. Jadi minta supaya Nabi SAW doa turun hujan. Turun hujan seminggu tuan-tuan. Sampai apa orang cakap? Sampai rosaklah harta benda. Tanaman rosak itu ini dan seumpamanya. Minggu depan lelaki sama datang kata Rasulullah, air hujan banyak sangat dah ni sampai rosak itu ini. Kemudian Nabi SAW gelak kan. Kemudian Nabi SAW doa, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. So mungkin Nabi gelak sebab itulah manusia. Masa dia panas dia kata panas, tapi bila sejuk dia kata sejuk. Kita tak rasa sangat di Malaysia ni kan. Tapi kalau negara 4 musim macam Jordan dan seumpamanya, bila sejuk nak musim panas. Tapi kalau tengok musim panas, melingkup pula panas dia. Bila kita kurus nak gemuk, bila gemuk nak kurus, bila gelap nak cerah, bila cerah nak gelap. Manusia ni tak pernah tuan-tuan, dia berpuas hati dengan apa yang Allah bagi pada dia. So mungkin sebab tu Nabi gelap. Nampak tak? Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Mahbub qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu wa qala li Khalifah hadatsana Yazid ibn Zurai'in qala hadatsana Sa'id an Qatadah
An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ah wa huwa yakhutubu bil Madinah faqala qahital matar. Maksudnya hujan tak turun. Fastasqi rabbak. Maka mintalah, cuma tak tahulah lelaki ni Islam ke tak. Tapi di sini dia kata apa? Lelaki ni A'rabi. Jadi mungkin dia tak wajib sembahyang Jumaat pun sebab nida panggilan azan tu tak sampai pada dia. Perbahasan khilaf panjang di kalangan para ulama berkaitan kewajipan Jumaat kepada ahlul qura. Ahlul qura ni bukan orang kampung. Maksudnya orang yang mana duduk jauh lah. Tapi kalau kawasan kampung tu cukup orang 40, ada masjid apa semua, tu cerita lain. Ni kita cerita ahlul qura yang mana mungkin orang panggil farmhouse sebagai contoh tak? Yang mungkin sekilo ada satu rumah, 2 kilo perjalanan ada satu rumah. Jadi adalah bandar. Madinah ni kawasan bandar. Jadi mungkin tak wajib Jumaat pada dia. Benda ni dibahaskan oleh para ulama, berlaku khilaf. Adakah wajib Jumaat ke atas ahlul qura yang demikian keadaannya ataupun tidak. Kemudian dia datang, A'rabi. Nabi SAW sedang berkhutbah. Datang-datang, Nabi duk khutbah. A'rabi tuan-tuan. Bukan dia datang nak sembahyang tahiyatul masjid ke apa. Tak, ya Rasulullah, hujan tak turun. Fastasqi rabbak. Maka mintalah supaya Tuhan engkau turunkan hujan. Fanadhara ila as-sama' wa ma nara min sahab. Nabi tengok pada waktu tersebut ke arah langit dan pada waktu tersebut tidak ada satu ketulan awan pun. Fastasqa. Nabi SAW pun minta hujan daripada Allahumma asqina fanasha as-sahab ba'duhu ila ba'din. Bila Nabi kata Allahumma asqina, wahai Allah bagilah air hujan kepada kami. Maka pada waktu tersebut, kan kita kalau kita tengok dalam keadaan biasa, untuk jadi awan ni dia ambil proses, panas gitu gini, naik air turun, benda lah tak tahulah dia punya proses dia tu. Jadi apa yang berlaku pada waktu tersebut, tiba-tiba ada awan. Thumma mutiru, kemudian mereka telah dihujani hatta salat matha'ibul Madinah, sehingga kan jadi apa panggil mengalir air-air di jalan-jalan kota Madinah. Nampak tak tuan-tuan? Sehingga mengalir air di jalan-jalan Madinah. Kemudian ataupun longkang-longkang yang ada di Madinah. Matha'ib ialah majari ataupun masaya, longkang-longkang yang berada di Madinah. Fama zalat ila al-jum'atil muqbilati ma tuqla'. Berterusan seminggu hujan. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا يا رسول الله, kami tenggelam dah seminggu hujan tak berhenti ni. Fad'u rabbaka yahbisha 'anna, doalah kepada Tuhan engkau. Tak tahulah kenapa dia sebut Tuhan engkau, Tuhan engkau. Dia ni kafir ke apa, kita tak tahu tuan-tuan. Fad'u rabbak. Tapi tak percaya pun datang minta dengan Nabi juga, kalaulah betul dia orang kafir kan. Fad'u rabbak yahbisha 'anna, doa kepada Tuhan engkau supaya menyekat hujan ini daripada kami. Fadhahik, Nabi SAW gelak. Sebab tu Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa riwayat ini. Thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukannya ke atas kami. Maksudnya dalam riwayat-riwayat lain di apa kata di akar-akar tumbuhan, butunil audiyah, kawasan lembah, tasik dan seumpamanya, bukan ke atas kami. Nabi SAW sebut 2 kali. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ataupun mungkin Nabi sebut 3 kali. Faja'ala as-sahabu yatasadda' 'anil madinati yaminan wa shimalan. Pada waktu tersebut bila Nabi doa, awan-awan tersebut mula berpecah daripada Madinah ke kanan dan ke kiri. Dia tak jadi gumpalan awan lagi. Yumtaru ma hawalaina, apa yang ada di sekeliling kami, kawasan pertanian dan seumpamanya telah dihujani. Wala yumtiru minha syai'. Yurihimullahu karamata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'watih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada mereka kedudukan kemuliaan Nabi SAW di sisi Allah, dan bahawasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.